الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, hadir beriman, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tentunya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kerana menyusahkan Raja Munin. Saya sampai ke masjid dan satu lagi. Bukunya lepas, kena ingat. Lepas tabung ngaji, masuk kanan, bukan masuk kiri. Tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan. Pertama kali datang, yang kedua ni insyaAllah. Ya. Jadi Alhamdulillah, tak ada perkara yang lebih besar ni tuan-tuan, melainkan perkara-perkara yang kita bincangkan berkaitan dengan Ramadan. Jadi Ramadan ni pun tidak berapa hari lagi tuan-tuan ya. InsyaAllah kita akan berhari raya pada hari Khamis. Itu kiraan tak rasmi lah tuan-tuan ya. Kiraan rasmi kita tunggulah pengumuman malam tu. Jika kalau saya dah umumkan, penyimpan besar tak ada kerja pula. Nah, itu kiraan tak rasmi tuan-tuan. InsyaAllah kita tahu ni kita puasa 29 hari. Jadi di antara perkara yang berkaitan dengan Ramadan yang mempunyai kelebihan yang banyak tuan-tuan ya, yang penting sekali antaranya ialah zakat fitrah dan sedekah ya. Yang nak kita bincangkan pada pagi ini adalah zakat fitrah. Jadi zakat fitrah yang di Selangor itu RM7 juga ya, sama macam di wilayah. Yang sedikit itu sebenarnya mempunyai satu perkara yang cukup besar dan kelebihan-kelebihan yang cukup banyak ya. Disebut dalam banyak hadis pun ya, zakatul fitri sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was-saghiri wal kabiri minal muslimin. Zakat fitrah itu sa'an min tamrin, gantang, segantang daripada tamar ataupun gandum kepada semua orang Islam ya, laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda, yang kata Nabi, hamba ataupun orang merdeka. Dan siapa yang menunaikannya dalam hadis yang lain sebelum salat Aidul Fitri diterima, dan siapa yang menunaikannya menjadi selepas Aidul Fitri selepas solat, samalah dia macam sedekah yang biasa. Jadi satu perkara yang tuan-tuan yang kadang ramai orang lupa. Walaupun perkara itu RM7 tuan-tuan, ya, segantang. Hari ini kalau tanya budak hari ini gantang pun dia tak kenal. Dia tak kenal rupa gantang tu. Saya sempat lagi tuan-tuan, gantang dan cupak. 4 cupak, 1 gantang. Ingat begitu belajar. Masih pakai kaki dulu sebelum tukar sistem elektrik. Kaki pikul. Tanya budak sekarang, kaki begitu kan. Dan itu kiraan lama. Jadi satu sa' ni, satu gantang daripada makanan asasi. Tetapi kita mazhab Syafi'i kebanyakan mazhab Syafi'i di Malaysia ni kita tukar sikit ikut mazhab yang lain, boleh bayar pakai duit. Kalau ikut sebenarnya mazhab Syafi'i ni tuan-tuan, dia kena bayar pakai makanan asasi, beras. Sebab tu baru ni bila ada orang nak bayar pakai beras kat masjid, saya punya amil ni terima juga. Lepas tu dia tanya saya, ni nak buat macam mana ni Ustaz? Dia bayar pakai beras. Kena nilai kan dengan duit. Macam mana? Jual lah. Kok ada yang nak beli? Tak ada? Kau pakailah sendiri, gantilah dengan duit. Nasib baik seorang tuan-tuan. Kalau ada 10 orang tuan-tuan, pening ambil. Sebab orang tu orang tak. Dia tak nak bayar pakai duit, dia nak bayar pakai beras juga. Tapi kita ni dah tukar daripada mazhab lain. Bukan, kita ambil pandangan yang mana memudahkan kita. Betul tuan-tuan? Kalau nak bayar pakai beras, ambil tu berapa punya tong dia nak simpan. Payah tak dia nak simpan? Beras ni lama-lama boleh busuk, rosak.
Jadi sebab tu kita guna pakai mazhab yang lain. Ya, bukannya semua yang kita terima tu tuan-tuan kita kena pakai. Kalau susah sangat dalam kaedah syarak ni kita boleh, mari kita ambil yang mudah lah. Tuan-tuan, ambil yang mudah. Dalam hidup ni apa ambil yang payah, tuan-tuan? Perasan tak tuan-tuan? Kalau kita bayar beli air dekat mesin, tuan-tuan, yang pakai duit shilling, dekat mana akad? Ada. Kita cakap, aku beli ya, mesin tu kata aku jual, lari kita tuan-tuan. Mesin cakap. Kan kita bayar, bayar tekan, keluar air. Dia tak ada akad kan? Itu diterima, maklum lah tu. Betul? Kadang-kadang tak dapat, duit dia telan. Betul? Itu nasib lah, dapat macam mana. Tapi semua benda kena ada akad. Dalam muamalah Islam kena ada akad. Termasuk dalam zakat. Seelok-eloknya zakat ni dia ada akad. Kalau zaman dulu tu kita tengok kat kampung tu tolak tarik beras. Tolak. Saya mesti kecil tahu ke benda dibuat tolak. Dah tolak balik tolak. Ambil tadi lah. Kan? Tu dia nak nilaikan dengan beras tu. Sama apa tuan. Kata Nabi SAW, apa pentingnya zakat fitrah ni tuan-tuan? Pentingnya zakat yang RM7 yang kita bayar ni tuan-tuan, nak menyebabkan apa? Pertama dia wajib tu memanglah kita tahu. Mana kalau buat itu memang kena buat lah. Memang kena buat sebab wajib. Kalau tak buat berdosa. Dan satu lagi, yang pentingnya zakat fitrah ni kata Nabi SAW, kuasa seorang hamba itu tergantung di antara langit dan bumi. Kuasa seorang hamba tergantung di antara langit dan bumi sampai dia menunaikan zakat fitrah. Dan apabila dia telah menunaikan zakat fitrahnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 pasang sayap hijau kepada kuasa tersebut, naik ke langit yang ke-7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat meletakkan pahala puasa itu di antara lampu-lampu Arsy. Sampailah datang pemiliknya nanti pada hari kiamat. Allah benar. Dia terbang. Kalau tidak, pahala itu tergantung-gantung di antara langit dan bumi. Walaupun yang kita bayar RM7 tuan-tuan, kalau tak bayar pahala tak sampai. Puasa terlepas, kefarduannya lepas. Tapi kalau tak bayar tak sampai. Sebut dalam hadis. Jadi pentingnya zakat fitrah. Nak menyampaikan pahala puasa kita sampai kepada nak disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila nanti hari kiamat uang dia datang. Sebab itu kalau kita tengok dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan lis-sha'im farhatun indal fitri wa farhatun indal liqa'i rabbi. Ada 2 kegembiraan kepada orang yang berpuasa. Pertama ketika dia berbuka, dan yang kedua ketika dia bertemu dengan Tuhan. Jadi yang ketika dia bertemu dengan Tuhan itu nanti pada hari kiamat dia gembira. Sebab apa? Itu dia pahala puasa. Datang kepada aku pahala puasa yang telah aku buat selama waktu aku hidup, inilah pahala puasa. Itu maksudnya dia gembira berjumpa dengan Tuhannya. Dia dapat pahala puasa. Dan satu lagi apa dia gembira tuan-tuan? Dia gembira kerana dapat masuk syurga melalui satu pintu yang khas, yaitu yang diberi nama pintu rayyan. Itu untuk orang yang berpuasa. Farhatan, ada 2 kegembiraan. Pertama, apabila dia berjumpa dengan Tuhannya. Yang pertama tadi, waktu dia berbuka, indal fitri. Fitri itu maksudnya 2. Fitri itu maksudnya 2. Satu berbuka, satu hari raya. Al-fitri itu maksudnya kata ulama 2. Al-fitri itu bermaksud buka, iftar.
Jadi orang berbuka ni tuan-tuan kena gembira. Kan? Orang berbuka ni kena gembira walaupun dengan apa yang ada. Apa yang ada, kena gembira. Kurma 3 biji, air segelas, alhamdulillah. Ini kita ni kalau buka tuan-tuan sikit komplain. Kalau dah banyak, syukur, alhamdulillah ada makanan. Nampak tak? Lagi kalau yang buka kat masjid ni. Jadi kalau orang buka ni tuan-tuan, ya, jangan banyak komplain. Jangan banyak tanya apa yang ada makan dah. Betul? Ini saya jaga kat masjid ni tuan-tuan, ya Allah. Air hati tuan-tuan kami sediakan 1000 orang. Perangai manusia ni macam-macam. Manjang komplain. Kadang-kadang ni apa ni ustaz ni? Ni kurma apa asam jawa ni ustaz? Tinggi. Tuan-tuan, kurma tu kalau dah tinggi, tuan-tuan, ada dengan asam jawa, dia lebih kurang je. Tapi lain, asam jawa biji bulat, kurma biji panjang. Ni orang mana komplain. Ustaz, cari je siram. Anda tahu cari, habis tu kau datang bawa lah siram, kan cantik. Hari-hari hujan ustaz, air teh ni tak berapa nak turun. Tuan-tuan, air teh tak berapa nak turun. Besok kau datang bawa lah susu. Cakap banyak. Saya duduk masjid hari-hari makan, saya tak ada komplain. Apa dia letak, makan saja. Jangan banyak komplain tuan-tuan. Nak jadi orang yang rela makan kat masjid, apa ada makan. Ini kadang kita kat rumah, ini aja. Komplain pula ke bini, awak aku tengok cerita masak pagi petang. Resepi bertimbun-timbun. Bila petang buatlah macam tengok kat dalam TV tadi, kan cantik. Ini tengok aja, tak buat-buat. Tuan-tuan, ni orang perempuan yang tengok TV siang malam pagi petang tengok cerita masak. Tak buat-buat pun, tengok aja. Cuba buat tuan-tuan, kan cantik tu. Ni bang, dia resepi pagi-pagi ni yang saya tengok. Cantik. Besok resepi lain pula. Kan bagus tu. Ada dah faedahnya, kan? Jadi tengok, tak buat-buat tuan-tuan. Jangan banyak komplain. Kadang setengah surau tu ialah kan, bajet tak berapa banyak. Kadang karipak tu potong dulu tuan-tuan. Tak apalah tu. Aku ni ustaz karipak potong 3. Saya tak pernah karipak saya potong 3. Karipak saya mesti potong. Baru potong 3 tengah-tengah tu tak ukur karipak tu. Karipak potong 3 yang tengah tu nanti ikut yang tu ni. Kan? Kalau karipak tu potong 2, nampak? Ni orang kita kadang-kadang makan bulan Ramadan ni tuan-tuan, habis membazir. Kan dia makan sangat tu, kan makan tak suruh kan makan lagi, murih lagi. Ada orang kita ni makan tak berhenti-henti kalau bulan puasa ni, Masya Allah. Habis-habis buang tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Habis-habis buang aja. Kucing dia kenyang. Hari ni ayam, besok ikan bawal, lusa ikan tenggiri, kucing dia. Sekali tu tuan-tuan saya tengok orang teruk tu, kuih tu dia bagi kat kucing. Tahu kucing tu makan apa tuan-tuan? Sampai sekarang saya tak boleh lupa. Kucing makan kuih kucing. Cuba tuan-tuan, kesian dia tu. Dia nak mengenai mulut dia tu penuh dengan. Saya kata kenapa lah orang dibagi kuih kucing kat kucing. Bagi kuih lain, kesian kucing. Melekat mulut dia tuan-tuan dengan apa tu? Dengan mulut tu. Dalam lama-lama tak cukup kucing ni kan. Itu manusia. Bulan-bulan puasa ni habis apa? Semua dibuang. Jadi bila nak datang rasa syukur, kata Nabi SAW, bila nak datang rasa syukur, bila nak datang rasa redha, ma la yashkuril kathir, ma la yashkuril qalil, la yashkuril kathir. Siapa yang tak bersyukur dengan yang sedikit, dia tak bersyukur dengan yang banyak. Siapa yang tak pernah syukur dengan sikit, dia tak pernah syukur dengan yang banyak. Sikit komplain, banyak baru nak datang syukur. Salah. Sikit komplain, sikit sangat. Bila banyak,
komplit. Satu. Itu dia. Maksudnya Al-Fitri itu tadi, gembira waktu berbuka. Rata dengan apa yang ada. Nabi pun makan beberapa biji kurma dan lain. Kemudian Nabi suruh sahabat ini bersedekah kepada orang untuk berbuka puasa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak bagi kepada orang? Kami pun tak ada makanan. Sebahagian daripada kami ini tak ada makanan yang boleh kami beri kepada orang. Sahabat ini disebut dalam hadis, sahabat cakap kepada Nabi, kami tak ada makanan yang boleh kami beri orang. Maknanya betul-betul sahabat kita tak ada makanan yang kita dimakan berlapak-lapak. Sahabat tak ada makanan. Nabi kata bersedekahlah, dia kata walaupun dengan sebiji tamar, seteguk air, ataupun sesisipan susu, sikit saja susu yang ada. Nampak? Tuan-tuan, dan pahala yang kita beri kepada orang tu, kita beri makanan tu pada orang, orang makan makanan kita, pahalanya kita dapat. Tak boleh kurangkan pahalanya walau sedikit pun. Masya Allah. Itu galakkan kita untuk bersedekah di dalam bulan Ramadan. Itu maksudnya. Al-Fitri itu tadi maksudnya kena gembira waktu berbuka. Dan yang kedua, Al-Fitri itu maksud apa? Hari Raya. Hari Raya ni kena gembira. Dan gembiranya orang berhari raya ialah orang yang berpuasa. Sebab tu nama dia Hari Raya Idul Fitri. Itu apa? Itu kembali fitrah. Itu juga bermaksud hari raya. Itu juga bermaksud audah, datang kembali berulang-ulang. Kan? Setahun sekali bulan balik, datang setahun sekali, datang lagi. Itu maksudnya. Tapi yang paling penting maksudnya adalah kembali kepada fitrah. Sebab dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sebut pada malam yang terakhir. Ini kelebihan orang yang berpuasa yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Apa dia? Kata Nabi SAW, antaranya kelebihan umat Muhammad ini bila dia berpuasa, malam yang terakhir dia diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam yang terakhir Allah Taala ampunkan dosa dia. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Bukan. Habis kenapa dia diampunkan dosanya? Kata Nabi, bukankah orang yang telah bekerja itu patut diberikan upah? Jadi upah kepada orang yang berpuasa balasannya adalah diampunkan dosanya oleh Allah. Setelah dia puasa sebulan, jadi besoknya lepas sebulan itu dia diberikan hari raya, hari besar. Diharamkan dia berpuasa. Haram tuan-tuan, bukan makruh bagi hari raya itu. Haram pun. Dan hari raya untuk orang yang berpuasa, sebab itu namanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah, suci bersih. Jadi hari raya itu untuk orang yang berpuasa. Orang yang tak puasa tak boleh raya. Itu dia. Kecuali lah orang perempuan, orang yang uzur, itu tak kisahlah, dia memang tak boleh puasa. Ada kelepasan dari segi syarak, kelepasan. Tapi ni orang biasa yang tak puasa ni, tuan-tuan. Ya Allah, ramai tuan-tuan orang kita tak puasa. Dah lah tak puasa, kan? Buka daun pula tu tahu tuan-tuan, buka daun. Daun tu Raja Sepin, Raja Kelawar, Raja Diamond, semua raja tu. Dah lah tak puasa, main judi pula tu. Sedih tuan-tuan. Tengah-tengah hari beli makanan, tengah-tengah hari beli makanan, kita pun sangka baiklah untuk anak bini dia. Tapi aku tahu dia ni hujat lagi. Beli pula tu pakai helmet. Tengok helmet, tengok motor, aku kenal orang mati. Nak sangka baik je tuan-tuan. Nak beli makan anak bini dia tak kahwin lagi. Takkan dia nak bagi makan kucing dia dulu. Kucing makan asam pedas. Mustahil.
Apa lagi tuan-tuan? Apa lagi kita nak sangka baik kat dia? Memang dah tak puasa lah. Tak puasa. Tapi kadang-kadang orang yang tak puasa ni tuan-tuan, bila dia sambut raya lebih daripada orang lain. Ya Allah. Betul tuan-tuan. Yang tak puasa ni kadang dia sambut raya, Masya Allah. Orang yang puasa ni, kita ni tuan-tuan, dia dah bayar-bayar macam ni macam saya ni, raya tak ada pula. Raya tak tu kerja tuan-tuan. Kerja tuan-tuan. Masuk ni dah 9 kali raya saya tak balik tuan-tuan. Nampak tuan-tuan, 9 kali raya. Jumaat baru ada perempuan datang jumpa saya. Ustaz, suami saya tak nak ikut saya balik kampung saya. Ustaz, dia nak balik kampung dia. Saya kata, kau nak balik kampung siapa? Kenapa kau duit dengan aku? Kau balik lah. Saya kata, yang aku ni dah tak balik-balik 9 tahun ni, tak ada siapa pula nak tanya. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, kalau siaran langsung pagi raya kat mana tuan-tuan? Masjid Negara kan? Masjid Negara tu siapa kerja tuan-tuan? Saya lah kerja. Kerja tuan-tuan, pagi raya. Sedih tuan-tuan. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, imam yang takbir pagi raya, yang live, bukan yang rakaman tu, yang takbir kat masjid. Kalau tuan-tuan perasan, kadang-kadang dia punya takbir dia sayang apa je tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Takbir dia sedih je kadang-kadang kan. Sebab imam tu tak balik kampung. Tu yang dia sedih tu takbir. Faham tuan-tuan? Sebab tu kadang-kadang bila saya takbir, pernah sekali saya takbir tuan-tuan, belakang saya itu terseduh-seduh. Saya pun boleh tak? Lah, nangis rupanya. Nampak tuan-tuan? Saya takbir dia main. Saya ingat dia pun tak balik kampung dah. Nampak tuan-tuan? Nak balik kampung pun dah. Waktu ni waktu paling ramai lah ni. Biasanya orang datang jumpa kamu sendiri. Gaduh suami isteri. Yang ada tu, kita puasa Rabu kami Jumaat. Raya puasa ketiga lah kali pun. Nak bercerai-cerai raya. Tanya ni, la ilaha illallah. Puasa-puasa ni apa kena? Kan? Nampak? Nak balik kampung pun kan? Aku ni tak balik-balik dah 9 tahun. Kan? Nampak macam ni? Itulah syarat mula-mula kerja Masjid Negara tuan-tuan. Dan terutama Masjid Imam Besar. Syarat pertama, pagi-pagi masa dah lampu diri boleh. Syarat pertama dia kata, boleh tak raya tak balik? Raya tak balik. Saya tahu kerja masjid-masjid besar ni memang tak balik. Boleh tak tu? Okey, boleh kerja sini. Kalau tak boleh, aku hantar kau balik ke Jaki. Kerjalah tuan-tuan. Jadi raya tak raya ni bagi kita ni, habislah. Lepas raya-raya habislah. Kan? Tuan-tuan, kadang-kadang sedih tuan-tuan. Pagi raya, kadang kerja dulu. Pagi raya ni, tuanku dah balik, semua dah balik lah. Masjid dah kosong. Tengok TV dengan kawan. Bila tengok-tengok tu dia sedih tuan-tuan, menangis. Ustaz, saya balik lah. Balik tak? Habis aku seorang je. Saya teringat bapak saya kat kampung Ustaz. Dia salam dengan saya, start kata dia balik. La ilaha illallah. Tinggal seorang saya. Tadi berdua, adalah kawan. Dan tinggal seorang kan? Astagfirullahaladzim. Lepas tu, tak laku-laku saya duduk seorang kan. Tengoklah TV. Cerita aku, cerita raya lah. Nak tunggu Zuhur. Dapat telefon. Saya telefon Ustaz daripada Seremban. Apa hal pagi-pagi raya ni telefon? Saya telefon Ustaz, saya nak jumpa Ustaz sebab saya nak bayar zakat. Cik, ini dah dekat tengah hari ni, zakat apa lagi cik? Ustaz, saya nak jumpa juga Ustaz. Inilah, jauh tu Seremban. Masjid kat Seremban sana tak ada masjid tu. Ada, tapi saya nak jumpa Ustaz juga. Saya pun tak tahu mana dia dapat nombor saya. Saya kata tak payahlah, jauh-jauh tu. Nak jumpa juga. Cantik lah kalau nak jumpa, bawa lah batu. Lemang barang sebatang tu, rendam sikit,
Dan ni dah lah orang kat masjid. Apa pun tak tahu. Ya, dekat sejam sudah sampai tuan. Tak apa nak bayar masjid. Ni dah dekat tengah hari ni. Jangan cik bayar kat masjid negara, cik bayar kat Masjidil Haram pun orang dah tak nak. Betul? Yang pertama sekali ambil saya semua dah balik. Resit tak tahu kat mana. Habis dah lah. Resit pun dah habis. Habis apa saya nak? Habis banyak ni Ustaz. Ini bukan masalah banyak ke sikit. Habis macam mana ni Ustaz? Kata Nabi, dia tak jadi zakat dah. Dia jadi macam sedekah biasa. Habis ni yang banyak-banyak Ustaz, saya sedekah lah Ustaz. Sedekah tak aku apa? Ambil Ustaz. Saya pun tak boleh pun ambil balik. Dia tolak balik. Saya tolak balik balik. Dia tolak balik. Ini aku ambil je lah. Payah sangat. Banyak tu. Terima kasih Ustaz. Ni saya sedekah lah Ustaz. Pandai Ustaz dah buat macam mana. Saya minta ampun, minta maaf. Nanti tadi marah. Dan dia bagi terima kasih tadi. Dan terima kasih dia kembali. Saya pun kira dia. Banyak ribu ni. Saya pun duduk seorang-seorang. Cantik juga aku kerja. Ada pula orang nak bagi duit raya jauh-jauh. Kan pelik tuan-tuan daripada Seremban pun nak bagi duit raya. Cantik tu lagu ni. Dah lah kerja seorang-seorang. Tadi kawan dah balik dah. Kalau tak ada kongsi dengan dia. Ini aku seorang ni. Dapat pula duit raya pagi-pagi raya ni. Ya Allah. Lepas tu saya fikir lah. Pelik orang datang jauh-jauh nak bagi aku duit. Lepas tu saya fikir, ini orang ke malaikat ke jin ke setan? Takkan setan bagi sedekah? Tak mungkin. Mungkin orang lah. Sebab yang datang ke orang malaikat. Barangkali itu malaikat ke jin ke. Jadi saya pun fikir, saya pun dah takut dah. Duit banyak. Apa pun nak buat ni? Saya cari semua pakai miskin yang ada keliling masjid. Saya habis bagi. Dan saya tak rasa sedih pun saya tak dapat duit yang ribu-ribu tu. Saya tak rasa sedih pun. Saya rasa duit ni bukan untuk saya ni. Ni untuk orang lain. Walaupun dia sedekah kat saya. Tapi saya duit ni bukan untuk saya ni. Sebab saya pun takut. Ni orang ke jin ke malaikat ke. Tuan-tuan, ada yang terlambat bayar zakat. Ada yang tak pun, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya ni tadi malam tadi saya kerja lambat. Balik pukul 3. Saya dah siapkan baju Melayu, siapkan sumpuk, samping dengan duit nak bayar zakat. Sebab saya nak ambil waktu yang paling afdal sebelum sembahyang raya. Saya letak semua tadi je. Tapi bila saya bangun pagi Ustaz, pukul 11. Raya ke mana, zakat ke mana, apa ke mana. Macam mana Ustaz? Tak jadi apa. Kau tak beraya lah. Sebab kau tak sembahyang raya. Kau tak bayar zakat. Nampak tuan-tuan? Akhirnya apa tuan-tuan? Kata Nabi apa? Macam Sayyidina Uthman, dia terlupa bayar zakat. Lepas tu dia merdekakan seorang hamba. Lepas tu dia jumpa Nabi. Nabi kata, Uthman, kalau memerdekakan 100 orang hamba sekalipun, tak akan sama nilainya dengan kau bayar sebelum hari raya, sebelum solat. Besarnya pengertian zakat yang RM7. Sebab tu bila kita bayar zakat ni tuan-tuan, bayarlah dengan senyuman. Bayar dengan senyum. Penuh keikhlasan. Ini saya selalu tengok kat masjid orang bayar kan. Allah. Orang yang tak senyum, ada yang senyum, ada yang tak senyum pun ada masam. Ustaz, 3 orang. Okey, terima kasih Ustaz. Senyum pun tidak. Senyumlah yang nak dapat tu tuan-tuan. Masya Allah. Nak menyampaikan pahala kita pada Allah, senyum pun tak nak. Ini tahun ni hidup tuan-tuan tak ada sen-sen. Tahun-tahun dulu ada sen. Kadang saya tengok datang pakai
pun cover dah tak ada dah, kukil je. Apa tuju orang? Bukan saya lah, saya duduk kat belakang kat tangga tengok, ambil kat depan. Lepas tu ada sen-sen, tak apalah ustaz, saya sedekah je lah kat ustaz. Siang ambil tu kan, duduk panas-panas bawah beranda masjid tu kan, tak apalah, dia nak sedekah. Okey, tuan-tuan tu yang naik motor cabuk tu tuan-tuan, ada ke nak sedekah? Tu yang naik kereta 5 depa tuan-tuan, kalau boleh dia nak berhenti dekat depan ambil tu. Faham tuan-tuan? Kalau boleh dia nak berhenti ulu kan. Nasib baik dia tak berhenti depan. Ada sen 30 sen. Ustaz, 30 sen tadi mana? Tuan-tuan, nampak tu 30 sen minta tadi yang naik motor kacai cabut tadi tu. 20 sen kadang RM1, RM2. Saya tengok ambil lah ustaz. Kalau orang Arab lagi, ya Allah, punya pemurah, bayar 100 untuk 3 orang, kan lebih banyak tu. Halal. Allah, seni ambil. Nampak tuan-tuan? Kadang 10 orang bayar pakat. Ustaz, banyak ni, tak ada diskaun. Orang kamu dia, kau ingat ni bayar cukai, minta diskaun. Ya tuan-tuan, kalau tak faham, ini bukan zakat, ini bukan cukai, ini zakat. Kata Nabi SAW, ada 10 perkara yang orang dapat dengan bayar zakat. Ada 10 kelebihan orang yang bayar zakat. Pertama kata Nabi, yang dulu jasaduhu minad dzunub, badannya bersih daripada dosa. Kita nak bersihkan badan kita dengan dosa ni tuan-tuan, daripada dosa, bukan semestinya dengan amal ibadat yang bersifat ruhiyah, badaniyah, baca Quran, solat, puasa. Bukan, ada yang bersifat maliyah ataupun harta bagi. Ni, pengorbanan yang bersifat harta, zakat. Apa lagi yang bersifat harta? Pergi haji. Ya, itu bersifat harta dan juga bersifat badan. Kalau yang bersifat harta semata-mata apa? Zakat. Tak kita keluar zakat, itulah nak bersihkan badan kita. Itulah nak bersihkan harta kita. Apa lagi? Selain daripada zakat, sedekah. Hari bulan Ramadan, ya, dari penghujung ni. Ini yang paling cantik kalau kita nak sedekah. Nak bagi barang hari raya tak bagi bulan Ramadan, pahalanya berganda-ganda. Bila masuk saja Syawal habis. Pahala dia tak sama dengan pahala bulan Ramadan. Nak bagi duit raya tak saudara-saudara kita, anak-anak kita bagi bulan Ramadan, penghujung Ramadan ke nanti, sebelum masuk raya. Bila masuk saja Syawal habis tuan-tuan. Tak ada. Sebab dalam Islam ni dia ada kira waktu. Waktu tu amat penting. Betul. Kita ini cerita lah pasal waktu lah. Dekat baru beberapa hari puasa, minta maaf ni orang perempuan. Orang perempuan telefon kawan saya, Ustaz, lagi beberapa minit nak buka, tiba-tiba head saya datang. Okey, boleh tak saya tahan? Lepas tu yang kawan saya tu tanya saya, macam mana nak jawab? Tak mana betul. Habis apa aku nak jawab? Aku nak jawab telefon. Gini lah dia kata, ikut suka hati kau lah nak tahan. Kau tahanlah pakai aku. Kalau kau boleh tahan, kau tahanlah. Kan? Kami tak tahu ustazah. Tak ada lah ustazah tak ada. Dia telefon ustaz. Kawan saya pun tanya saya, aku tak tahu, aku tak datang hit. Saya cakap, apa dia tahu? Kan? Boleh tak tahan? Tak tahu. Kau tahan, tak tahan ke? Tak tahan ke? Kan? Kalau dah keluar, lagi 2 minit, batal puasa. Lagi 2 minit, keluar dah lah orang perempuan. Batal lah puasa. Tak sah puasanya. Tak lagi 2 minit. Tak kira dalam Islam ni, seminit pun. Kan? Ada lagi seminit. Kita yakin, tengok jam memang betul. Jam kita tu tepat. Jam yang paling tepat di mana tuan-tuan? Tu yang tak astro. Dan tak kotak astro tu kan dari jam atu kita. Kita tengok betul-betul, kita yakin
subuh 5.50, sekarang baru 4.47, ada 3 minit lagi. Sempat minum tak? Sempat. Sah. Tak batal. Ada 3 minit. Sama lah juga dengan tadi tu. Lagi 2 minit Ustaz, datang hit. Batal. Dalam Islam ni ada waktu. Seminit ke 2 minit ke, kira. Bukan main anjak-anjak kan? Bukan macam kita menyimpan sekat jabat tu kadang-kadang ada ejak tu kan? Ada yang ejak tu bukan sekat kan? Waktu sebenarnya dah pukul 8 tak? Tapi jam tu belum pukul 8 lagi, baru 7.55. Betul? Tapi nanti balik lewat lah 5 minit kan? Nampak tu boleh ejak. Waktu dalam Islam tak boleh ejak kan? Orang yang wukuf dekat Arafah sebelum Zuhur tak sah. Belum Zuhur dia dah wukuf ni bila gelincir matahari. Masuknya waktu Zuhur 9 Zulhijjah. Dia pun duduk sekejap. Dia naik kereta sampai pada Arafah, minum teh, jalan. Sah wukuf dia. Sebab wukuf tu berhenti walau sekejap, biar pun atas kenderaan. Tapi tak dapat pahala pun lah. Kan? Itu teruk penuh kan? Tuan-tuan isteri saya keluar daripada hotel pukul 10 malam, sampai dekat kemah dia 10 pagi besok. 10 malam, 10 pagi besok baru sampai. Itu yang pakai package harga 10,000 tuan-tuan. Saya pun pergi juga, tapi dengan tabung lagi 2 jam je dalam bas, dah sampai. Nampak kan? Tapi tidur atas batu lah. Dia tidur atas tilam, kepal pun tilam. Selak, Masya Allah, tilam. Kita tidur atas batu. Sebelum tidur tahu buat tuan-tuan, kena ketuk dulu, bagi kata ni batu punjul-punjul tu. Kan? Samalah dekat Mina. Orang gaduh, Ustaz ada batu. Jangan susah, kau selak kata. Batu banyak orang, ambil je. Baru banyak nak ambil. Ya tak ya juga. Rupanya bawah tu tuan-tuan tu batu. 3 hari tidur. Kan? Tuan-tuan, sempit. Tulis kanan ketiak orang, tulis kiri pun ketiak orang. Tegak ada tidur. Ya Allah, 3 malam tidur tuan-tuan. Kalau kenang-kenang tuan-tuan, ya Allah. Tapi boleh hidup, makan, minum, sehat, walafiat. Dan ada orang tak lalu nak makan. Hari-hari Ustaz, tolonglah Ustaz, saya nak balik. Sabar dulu. Ustaz, saya nak balik, nak buat nafas awal. Ustaz, tolong carikan bas. Tolonglah Ustaz, carikan teksi. Bas dengan teksi pun aku tak nampak saya. Aku bukan masalah tak boleh cari. Bas dengan teksi pun aku tak nampak. Hari-hari Ustaz baliklah Ustaz baliklah. Kan tuan-tuan, sebab aku tak sanggup nak duduk dalam kemah. Aku tuan-tuan nak hapuskan dosa dalam Islam ni bukan hanya dengan ibadat khusus, puasa, apa dia, sembahyang, baca Quran. Ni yang bersifat harta. Sebab tu ya, yang kedua kata Nabi SAW, apa kelebihan orang yang bayar zakat ini? Dibebaskan daripada neraka. Memang tak? Orang yang tak bayar zakat, hartanya itu besok akan jadi bahan bakar. Hadza ma kanastum li anfusikum. Kata Allah, ini dulu harta yang kau simpan untuk diri kamu. Ambil. Ini harta yang kita simpan tuan-tuan. Kalau tak dizakatkan itu besok jadi bahan bakar. Na'udzubillah. Makan tuan harta tu. Harta makan tuan. Nampak? Bukan kasut dimakan kaki. Ya. Orang kampung saya itu tak pelik. Kalau kau beli kasut baru, kan? Jangan sampai kasut makan kaki. Macam mana cara supaya dia tak makan kaki? Kau gigit dia. Kan itu bodoh. Sampai kau gigit, kau cakap, kau jangan makan kaki aku. Ada juga yang buat sesi kecil-kecil tuan-tuan. Ada juga yang buat la ilaha illallah. Dia kasut baru dia gigit. Tuan-tuan, kalau tak makan kaki.
Ini harta kita simpan. Kita sayang harta benda kita, emas. Orang perempuan emas banyak, tak pernah pakai setahun, kena zakat. Banyak ni. Kan? Simpan sana sikit, sini sikit, sana sikit. Itu kena zakat tu. Yang tak pernah dipakai. Tapi kalau dalam masa setahun tu dia pernah pakai, tak kira. Itu barang perhiasan, bukan emas. Tapi ada emas yang memang wajib kena zakat sebab dia memang tak pakai. Tahu tuan-tuan? Emas jumbo. Ada orang pakai emas jumbo, tuan-tuan? Tak ada. Gantung gaya kat telinga tuan-tuan, emas jumbo. Ratak telinga. Tak ada orang pakai. Emas jumbo memang wajib kena zakat sebab dia tidak dipakai. Itu memang harta. Tapi kalau kita simpan dalam bank mana-mana, dalam tabung haji kita simpan duit, itu dia dah zakatkan, tak perlu. Dia dah boleh zakat. Ya? Baik. Jangan lupa tuan-tuan, yang RM7 dari itu nak lepaskan kita daripada neraka. Yang ketiga kata Nabi, puasanya diterima. Betul tak? Bila kita bayar, barulah puasa itu naik ke langit, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, pasti mendapat syurga. Dia yang diharapkan daripada RM7 tadi. Sebab tu bila kita bayar tu kena senyum dengan penuh keikhlasan, sebab yang nak dapat tu syurga. Ini nak dapat syurga. Ya Allah. Bayar RM7 pun masam tu. Perli pula ambil, sukalah kau dapat allowance dari Allah. Sian ambil betul. Orang kita ni tak kira bulan puasa tak puasa, mulut memang tak jaga. Mulut kadang tak jaga supaya. Jadi imam, jadi bilal, selalu kena komplain. Ustaz, pendek lagi surah tak ada. Ya. Saya ingat guru saya tuan-tuan. Guru saya sembahyang tarawih. Dia baca apa tuan-tuan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Fatihah tak boleh baca. Untuk guru aku ni guru ke? Lapor ke? Tadi lapor, tadi baru tu. Dua patah kan. Lepas tu perkataan tu. Dia baca dulu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Dia sambung. Allah tu boleh bagi dua tuan-tuan. Nampak tu? Punyalah nak pendek tu. La ilaha illallah. Lepas tu dia cakap, aku bukan tak tahu, aku saja nak ajar kamu. Dia kata, yang ni pun sah. Tuan-tuan, kalau kita solat, yang ni pun sah. Dah tak apa dah tak ingat. Allah tu bagi tu. Tuan-tuan, sah. Sembahyang tarawih ni tuan-tuan, apa yang kalau kamu 8 ke 20 ikut lah, nak buat 8 ke nak buat 20. Jangan gaduh, 8 buat 8, tak 8 buat 20. Tak larat buat 20, kalau larat buat 8. Jangan gaduh 8 20 ribu. Sembahyang tarawih ni pula tuan-tuan, dia boleh duduk, tak larat. Baru ni Allah cakap dengan saya, orang lain saudara juga. Aku kalau lama-lama aku dah tak larat ni, imam tu baca panjang sangat, aku dah habis baca Fatihah dah. Aku tak tahu apa nak baca. Habis aku baca apa? Aku baca kan malaikat orang depan tu, gajah duduk, gajah balik, gajah balik. Habis aku baca. La ilaha. Kau baca apa? Kau sembahyang 8 sudah. Dia nak juga buat 20 tapi tak larat. Habis dia baca malaikat orang. Gajah terbalik, gajah mulai, gajah balik, semua gajah. Tak. Buat 8 tak larat tu. Tapi kalau duduk ni tuan-tuan, janganlah tak suruh dengan imam, dengan makmum semua duduk. Kacau tuan-tuan, Jais datang. Kan Jais datang ni ajaran mana pula. Kalau kat rumah lah kita tak larat, ataupun kita seorang duduk kat belakang, tak larat, ambil kursi duduk. Markah baru. Kata Nabi, tak ada sebab. Boleh. Kita kat rumah, tak larat nak pergi. Kan?
Suami jadi imam, isteri jadi makmum. Sah, tak apa, tak ada masalah. Baca lah. Inna a'taynakum wallah, inna a'taynakum wallah 4 kali. Sah, tarawihlah kita. Tapi isteri janganlah komplain pula. Tak ada surah lain juga. Itu juga dia harus ingat nak baca baki. Sah tak tarawih dia? Sah. Sah tarawih. Selawat tu sunat. Tak baca tak apa. Doa panjang-panjang. Doa kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika mu'addin wa li salati hafidin. Itu sunat. Baca dalam bahasa Melayu. Tak apa. Semalam saya apa dia? Tahlil pun Dr. Ismail dekat Masjid Negara. Dan semua orang arwah-arwah yang duduk dalam tu dekat-dekat nak apa tuan-tuan, dekat-dekat nak mula tahlil tu, orang tu bagi tahu saya, Ustaz boleh tak terjemahkan doa di dalam bahasa Melayu? Tadi pula engkau minta bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni kita tulis kan sikit terjemahan daripada tu. Ini dah nak aku orang baca baru kau minta. Kita pun terbial-bial lah fikir. Kita dah biasa doa tu dalam bahasa Arab tuan-tuan. Bila nak diterjemahkan tu yang tersangkut. Kan? Sebab kita tak prepare. Tapi dia minta supaya jemaah dipaham. Ada satu surah tuan-tuan, saya pergi tarawih. Doa tu dibaca dalam bahasa Melayu. Doa tarawih yang panjang tu dia baca dalam bahasa Melayu supaya jemaah faham. Hebat surah ni. Tapi setengah masjid tak boleh buat tuan-tuan. Apa dia? Nanti jemaah mengata kepada si imam dengan Bilal, itu dia tak hafal doa lah. Itu yang baca bahasa Melayu. Itu pula orang kita payah tuan-tuan, orang kita dia nak berubah sikit payah. Ada lagi. Kan? Itu tuan-tuan yang nak kita dapat ni tuan-tuan, syurga. Bukan benda main-main. Kemudian apa yang kelima? Orang yang bayar zakat ini nanti keluar daripada kubur dengan keadaan aman. Keluar daripada kubur. Sebab orang yang keluar daripada kubur ni macam-macam jenis. Ada yang berhuyung hayang, macam dirasuk setan, kama yatahabbatu syaitan minal mas. Quran sebut berhuyung hayang. Ada yang merangkak, macam-macam. Jadi kalau kita nak keluar daripada kubur, kita elok supaya kita tidak haid di hari kiamat nanti, bayar zakat. Jangan lambat. Sekarang pun dah boleh, harus sunat malam. Malam raya itu sunat. Paling afdal sebelum imam keluar untuk mengimamkan salat Idul Fitri. Sebelum itu yang paling afdal. Lepas itu makruh. Dan habis daripada itu tak ada dah, tak terima. Itu sebab tu kadang-kadang kat masjid, ya Allah, mencapai doa tak ada, angkat pun tak ada, berapa riwayat kita pun tak tahu. Tuan-tuan, saya punya staff tuan-tuan, dia bukan dekat masjid saja, ada kat tempat-tempat sekitar Masjid Negara. Ada orang bukan Islam bayar zakat. Ustaz, ini untuk ni kan, fakir miskin, tak apa dia bayar. Ya, saya nak bagi untuk fakir miskin. Masya Allah tuan-tuan, yang bukan Islam bayar. Yang satu kes tu lagi pelik. Dia bayar 4 orang. Dia anak beranak 4 orang. Dia suami isteri, anak 2 orang. Tapi dia bayar 5. Cik, yang satu lagi ni siapa punya cik? Kucing saya Ustaz. Jadi staf saya pun telefon saya, bos, ni macam mana? Kenapa? Kucing dia pun dikira. Mana boleh? Yang dibayar dia orang, bukan dia binatang. Bos dia nak bayar juga. Habis kau macam, saya pun ambil je lah. Kau pun sama juga. Baru saya fikir kan, rupanya tahan ni pemikiran orang kita tuan. Nasib baik kucing dia sekor. Kalau 5 ekor, macam kan kepelik. Kucing pun kena zakat, Masya Allah. Tapi itulah tahap pemikiran orang kita terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan benda tuan-tuan. Tak ada maklumat. Macam tak ada maklumat. Sian kan? Sedih pun ada, nak tenggelam pun ada. Kucing dia. Habis kalau orang yang beri ayam beribu-ribu tu macam kacau kan?
RM7 ni Ustaz sekilo. Sekarang sekilo tuan-tuan. Ayam 2 kilo rugi. Sebab tu harga ayam naik ni tuan-tuan kena zakat. Ya, jadi orang tak faham. Dia ingat semua yang dia kena tanggung, semua sebab dia apa? Dia faham semua tanggungan dia. Anak, ini, ayam, kucing kena. Salah. Baik. Yang keenam kata Nabi, semua kebaikan yang dilakukan pada tahun itu diterima. Jadi kebaikan tahun itu terima. Jadi macam saya sebut tadi lah, bila bayar zakat baru pahala puasa itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, dia akan dapat syafaat aku di hari kiamat. Salah satu cara untuk mendapat syafaat Nabi SAW dengan cara membayar zakat. Salah satu cara nak dapat syafaat Nabi. Manusia masuk syurga dengan dua sebab, tuan-tuan. Pertama, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, syafaat Nabi SAW. Ayat itu. Sebab tu antara salah satu cara lagi, perbanyakkan selawat. Bukan bayar zakat, antara salah satu cara nak dekat kita, banyakkan selawat kepada Nabi. Jangan lupa. Sebab tu hadis yang berkaitan. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang pelik hadis itu. Nabi panggil sahabat, mari ke mimbar. Mari rapat ke mimbar. Nabi pun naik anak tangga yang pertama. Nabi sebut amin. Nabi naik anak tangga kedua, Nabi sebut amin. Nabi naik anak tangga ketiga, Nabi sebut amin. Nabi turun. Rasulullah, kamu tak pernah buat benda ni sebelum daripada ni. Apa maknanya? Bila aku pijak anak tangga yang pertama, Jibril datang kepada aku dan berkata, siapa yang sampai kepada Ramadan, dia tidak mendapat apa-apa keampunan Allah, maka silakanlah orang itu. Maka aku pun berkata amin. Aku pijak anak tangga yang kedua, Jibril berkata lagi, siapa yang nama kamu disebut Muhammad, dia tidak selawat sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini pun cilaka. Maka aku pun berkata amin. Aku pijak anak tangga yang ketiga, Jibril datang lagi, siapa yang masih ada kedua orang tuanya atau salah satu daripadanya, tapi dia tidak mendapat surga dengan sebab berbuat baik kepada mereka, maka orang ini pun cilaka. Maka aku pun berkata amin. Ketiga yang berkaitan dengan Ramadan yang Nabi sebut sekali. Ya, Nabi sebut sekali. Apa maksudnya, tuan-tuan? Sebelum daripada saya nak ulas habis ini, tuan-tuan, mimbar Nabi ini 3 je anak tangga, tuan-tuan. Mimbar Nabi ini 3 je anak tangga. Mimbar kita berapa puluh anak tangga, tuan-tuan. Kadang sampai 30. La ilaha illallah. Dah dapat imam tu kan, dah agak berumur, kena pulang bawa belantan besar. Itu bukan tongkat, tuan-tuan. Kalau dah besar sangat macam belantan tu, belantan, tuan-tuan. La ilaha illallah. Menggeletar itu, naik satu kan. Lepas tu macam mana nak bantu dia nak tegakkan, tepuk lubang. Ada itu, tepuk lubang bawah tu, letak kan. Jadi imam tu bukan sebenarnya action saja. Kadang-kadang imam tu lepaskan tangan dia pegang tag dulu. Yang peliknya tongkat tegak. Hebat imam. Tegak tongkat. Orang tak tahu bawah tu ada lubang. Sampai berkilo-kilo tongkat ni. 10 kilo, ada 20 kilo. La ilaha illallah. Sebab apa, tuan-tuan? Yang buat tu tak baca khutbah. Yang buat mimbar, yang buat tongkat tu tak baca khutbah. Cuba dia baca, tuan-tuan. Tentu dia buat mimbar pendek ni, ataupun dia buat tongkat ringkas saja. Dia buat tongkat besar-besar ni nak buat apa? Besar, mahal. La ilaha illallah. Bertambahkan apa macam-macam lah, kadang setengah tu dengan peraknya, dengan ukiran kan. Tapi itulah adat kita, tuan-tuan. Kan payah kan. Buat yang Nabi 3 je anak tangga kan.
Yang pertama Jibril kata sampai Ramadan dia tak dapat apa-apa. Cilaka orang. Aku pun berkata amin. Doa yang dibaca oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW barang pasti berlaku. Sudah barang pasti berlaku. Sampai Ramadan dia tak dapat apa-apa daripada Ramadan. Rugi. Puasa tidak, apa tidak, amal tidak. Baru ni orang perempuan telefon saya, Ustaz, macam mana bapak saya ni Ustaz? Kenapa? Bapak saya tak pernah puasa. Tu? Tapi tarawih dia tak pernah tinggal. Macam-macam tuan-tuan. Bapak ni puasa tak larat, tapi tarawih tak tinggal. Kan tarawih tu sunat, puasa tu wajib. La ilaha illallah. Sampai anak cucu tak nak balik, malu batuk tak puasa. Nampak tak? Sial. Sial tuan-tuan. Tapi tarawih Masya Allah tak tinggal. Itu boleh tak? Yang kedua Nabi kata apa? Siapa yang nama kamu dibacakan Muhammad, dia tak salawat sallallahu alaihi wasallam, cilaka orang. Aku pun berkata amin. Yang ketiga, siapa yang masih ada kedua orang tuanya tapi tak mendatangkan dia dapat syurga dengan sebab berbuat baik, maka cilakalah orang ni. Ada mak bapak ni bukan beban, tapi itulah jalan kita nak capai syurga. Setengah orang beban dia letak rumah orang tua. Letak rumah orang tua. Baru ni seorang pula tali, muda lagi perempuan, agaknya dia ni kecil dulu. Dia baru 20 lebih, kerja bagus, tapi tak kahwin-kahwin. Lepas tu dia kata, cita-cita saya nak duduk di rumah orang tua-tua. Lepas tu isteri saya cakap lah, engkau ni nak menambah beban dekat rumah orang tua-tua. Patutnya engkau banyak duit buat rumah orang tua-tua, bukan kau duduk rumah orang tua-tua. Sebab apa kau macam ni? Sebab kau tak nak kahwin. Nak bagi sedar tuan-tuan. Baru 20 lebih kecewa, tak ada bau, tak kahwin-kahwin, nak duduk rumah tua-tua. Dah hilang. Habis mak saya pun tak marah. Kau dengan mak kau pun sama. Nah, daripada muda cita-cita nak duduk rumah tua-tua tuan-tuan, tak jadi beban pada orang. Patutnya dia ni buatlah rumah orang tua-tua, kan? Bagi apa? Tolong rumah orang tua-tua, bukan kau duduk rumah orang tua-tua, nambahkan beban orang. Kalau dah tak mampu, tu nak buat macam mana lah, kan? Tak ada siapa. Tuan-tuan, saya pergi rumah orang tua-tua, tuan-tuan kesian. Tuan-tuan, anak 8, semuanya kerja bagus-bagus. Pakcik kenapa duduk sini? Tak ada siapa nak layan saya, Ustaz. Saya duduk dah sini. Ya Allah. Kan, saya tanya tuan-tuan, bukan orang tak mampu. Yang tak mampu tu, ialah faham, dia tak mampu. Anak-anak tak ada selalu mara, sebatang karaoke. Malu. Tapi ni yang ada. Saya lebih suka duduk sini, Ustaz. Senang nak solat, ada kawan, ada ni. Jadi tuan-tuan, jadi kalau mana lagi kita ni ada lagi orang tua-tua dia tuan-tuan, itulah jalan kita nak capai syurga, bukan beban. Ingat yang masih ditinggalkan, yang masih ada kat kampung. Itu yang saya hari ni nak balik juga tuan-tuan. Inilah sekali satu hari yang tinggal kat saya, yang saya nak kena balik. Kalau tak balik, bila nak balik? Jumpa mak bapak. Mak dah tak ada, tinggal bapak. Dan itu pun petang ni ada juga majlis. Saya terpaksa tolak. Saya tak boleh. Inilah satu hari tinggal, hari cuti. Besok sampai raya dah kena balik. Tuan-tuan, orang tua kat kampung masih telefon dia, bila kau nak balik? Bila kau nak balik? Kena balik lah. Dia pun dah boleh macam-macam. Baik tuan-tuan, jangan kita ni jangan lupakan orang ni, mak bapak kita. Cantik. Yang ke-8, dia akan melintas di atas tiang sirat bagaikan kilat yang menyambar. Kita habiskan yang ke-8, orang yang bayar zakat ni besok melintas di atas tiang sirat ni macam kilat. Tapi ini benda gaib tuan-tuan, kita tak boleh nak gambarkan macam mana.
Titian sirat itu digambarkan lebih halus daripada mata pedang. Macam rambut di belah 7. Macam mana tuan-tuan udah rambut belah 7 tak nampak, memang termasuk belah ke bawah. Kan? Kalau kita nak gambarkan dengan akal kita. Tapi ini benda gaib. Sama lah juga macam orang korban. Kan? Kongsi 7 orang beli lembu. Lembu mahal 3,000, tapi lembu tak berapa nak besar. 3,000 besar ni, Ustaz, kami ni 7 orang kongsi, semua anak gajah. Kata Nabi, besok lembu ni jadi tunggangan kami. Ini kalau kami naik 7 orang, Ustaz, tak terpenyek lembu ni. Itu tak boleh, tuan-tuan. Itu alam gaib. Macam mana rupanya? Ada orang yang sembelih kambing buat korban. Tengok tuan, tengok kambing, penyek kambing ni. Kan, nasib baiklah kambing tu seorang je kan. Tak boleh 7 orang. Macam mana Ustaz? Tak boleh, tak tahu. Kita tak tahu. Itu alam gaib. Macam mana lah lagu ke, kilat ke, besar mana ke, titian tu Allah alam. Yang penting kita yakin siapa yang bayar, inilah dia yang dia dapat. Itu. Yang ke-9, kata Nabi, timbangannya akan berat dan penuh dengan kebaikan. Zakat yang kita bayar yang RM7 ni tuan-tuan, nak penuhkan timbangan kita. Sama macam sedekah kita, supaya timbangan kita berat. Sebab itu saya pernah cerita dengan tuan-tuan, Abid Bani Israel, seorang hamba, Abid ahli ibadat Bani Israel, 60 tahun ibadat, tak pernah buat maksiat, tak pernah jumpa orang. Sekali dia turun, digoda oleh perempuan, berlakulah maksiat dengan perempuan. Tapi sebelum dia mati, dia sempat sedekah 2 keping roti kepada fakir miskin. Yang itulah 2 keping roti tadi yang menyelamatkan dia daripada api neraka. Kata Nabi SAW, ibadat dia 60 tahun tak boleh nak tutup satu maksiat yang dia buat. Tapi sedekah dia yang 2 keping roti itulah yang menyelamatkan. Tuan-tuan, jadi kebanyakan ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah harta maliyah, sedekah, zakat, wakaf dan sebagainya, itulah nak memberatkan timbangan kita, nak membantu kita. Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, as-sadaqatu junnah, sedekah ini perisai daripada api neraka. Itu maksudnya betul kan? Dia kata sedekahlah kamu walau bisyakrati tamratin, walaupun dengan separuh biji tamar. Tamar tu ada sendiri, kita kongsi 2 orang, aku ambil separuh, aku ambil separuh. Itu juga dianggap sebagai perisai. InsyaAllah tuan-tuan, tamar apalagi kuih ke apa ke hidangan. Sebab itu Nabi SAW tak pernah makan seorang-seorang. Sifat Nabi tak makan seorang-seorang. Nabi makan ajak orang. Kita kalau makan ajak orang, rugilah. Ajak kawan pula terdarah jenis rugi. Nabi tak ada. Nabi nak makan mesti ajak orang. Itu sifat. Yang terakhir tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan namanya daripada daftar orang yang celaka. Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan nama orang yang bayar zakat ini daripada daftar orang yang celaka. Macam mana? Buku daftar pun kita tak nampak, nama kita pun kita tak tahu kat mana. Betul? Tuan-tuan ya? Macam mana nak padam, kita pun tak tahu. Pakai liquid kan? Getah pemadam. Bukan? Macam mana cara nak padam? Ini dia, bayar zakat. InsyaAllah dapatlah 10 kali ya? Jadi yang kita bayar yang RM7 ni tuan-tuan bukan benda main-main. Bayarlah dengan penuh keikhlasan, senyuman. Ada lebih bagi dekat ambil dulu. Ini sedekah aku kan, ini hadiah aku untuk kau hari raya. Alhamdulillah. Jangan masa-masa ini bayar muncul pergi pula ambil. Untunglah dapat disiplin, dapat bahagian. Orang tu tunggu sebulan tuan-tuan, hujan panas, siang malam pagi petang, kadang tersengguk-sengguk, kadang ada orang bayar, kadang tidak. Yang kita nak bayar ni pula nak dapat 10 benda ni, nak masuk syurga jauh daripada neraka, macam-macam dapat, banyak komplain pula kan. Jadi itu kadang-kadang sifat kita. Cukup dah tuan-tuan, 7.30 tuan-tuan ya, saya nak balik kampung.
Ya, ya, sila. Jadi mana kuasa dia kuasa dia akan bersama kuasa dia kok tapi dia tak semua dia bayar Baik. Dia bayar fitrah dan dia puasa. Bak bayar fitrah, bak puasa sampai. Yang dia tak solat itu bak bayar. Tak campur, dia tak campur. Dia pahala masing-masing. Tapi yang wajib itu, yang wajib tetap wajib. Dia tak buat yang solat, dia dosa. Dosa sebab dia tak solat. Yang lain dia tak dosa. Tapi terima tak terima tu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terima tu hak Allah. Macam orang tadi dia tak puasa. Kan? Dosa dia tak puasa, bab lain. Yang dia buat amal ibadah lain, dia kira lain. Tapi macam mana besok Allah Ta'ala nak kira tu bergantung kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam amal ibadah ni tuan-tuan, orang campur-campur. Ada yang tak bayar zakat. Ada orang tanya saya, Ustaz, kawan saya Ustaz, gaji sekian, saya dah nasihatkan dia tak nak bayar zakat. Dia solat, puasa, sebagainya semuanya, tapi zakat dia tak nak bayar. Dia kata itu, yang itu dia dosa lah. Bab yang lain dia terlepas lah. Kan? Bab yang lain dia lepas, tapi bab ni dia dosa. Tuan-tuan ya, terima tak terima tu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia ni banyak, dia campur-campur. Ya, ada yang tak nak puasa, ada yang tak solat tapi puasa, ada yang solat tapi tak puasa. Banyak. Baru ni saya pergi satu jabatan, tuan-tuan, tak payah sebut jabatan mana. Buka puasa. Ya, masa lepas buka puasa tu ada ucapan lah daripada bos dia, saya dimaklumkan ni ramai yang tak puasa. Dan malu saya dengar, dekat jabatan tu ramai yang tak puasa. Jadi tuan-tuan ni tolonglah puasa, jangan sampai kena tangkap. Kalau kena tangkap, saya tak jamin apa-apa. Betul, puasa dia cakap. Rupanya ramai yang dekat jabatan tu tak puasa. Dan kalau kena tangkap, asyiklah. Jadi orang tak puasa, ya, ada orang juga macam ni, ya, dia puasa tak cukup. Ya, ujung-ujung tak larat. Bukan tak larat sengaja, ni nak buat dodol tak larat. Tak payah puasa. La ilaha illallah. Buat dodol tapi tak puasa, tuan-tuan. Buat dodol lah waktu malam. Saya dulu buat kampung, tuan-tuan, buat malam lepas tarawih. Buat dekat laman. Tengah-tengah malam hujan pula. La ilaha illallah. Dah kalau rambut masak pula bawa rumah. Nasib baik bawa rumah dia. Tu punya orang dulu teruk nak sambung raya tuan-tuan. La ilaha illallah. Buat dodol, buat macam-macam lah. Ya. Sebab apa, tuan-tuan? Budaya kita bila puasa dikaitkan dengan raya, sibuk sangat. Dan lepas tu amal ibadah entah mana. Sekarang ni alhamdulillah lah, barangkali kesegaran dah ada. Kan? Kalau dulu-dulu ni kat kampung ni, ya Allah, tuan-tuan, betul ramai tak puasa. Saya tahu. Kan? Tengah-tengah hari dia pergi ke Bungetang. Tengah-tengah hari pergi ke Bungetang. Apa dia? Kita darah ke? Bukan kita tak tahu. Kan? Aduh. Kadang saya tanya budak yang lalu kat depan rumah, mana? Pergi kedai. Bapak aku ada? Ada. Buat apa? Bisa rokok? Bapak aku tak puasa. Kan datang pula budak lain tanya, bapak apa buat apa? Dia tak puasa, dia makan. Budak tak tipu, tuan-tuan. Saya itu pula jahat. Suka saya sama budak tu, saya tak. Jadi saya tahu lah siapa yang puasa, siapa yang tak puasa. Dalam tu saya pernah lupa kadang. Kan siap, tuan-tuan, tak puasa. Orang itu bukan kat bandar, kat kampung mana. Udahlah tuan-tuan, selamat raya. Maaf zahir dan batin. Jumpa lagi nanti kalau ada masa lepas. Saya nak bagikan dalam kampung ni yang perbuatan amil menerima lebihan daripada zakat fitrah. Umpamanya zakat tu RM17, kasih RM20.
Kena ada baki RM3 kan. Jadi kata apa ni Ustaz Yusuf Qardawi dalam punya fatwa, haram dia mengambil RM3 tu. Baik. Haram ni memang sebenarnya haram kalau diambil lebihan tu. Tetapi kalau orang yang bagi tu nak bagi sedekah kat dia, tu tak baik. Tapi ada pula hadis Nabi cakap, seorang amil, dia cakap kepada Nabi, ya Rasulullah, ini harta yang patutnya orang bagi, harta zakat. Yang ni orang bagi ke aku. Nabi kata, kenapa orang bagi ke kau? Sebab kau jadi amil kan? Kalau kau tak jadi amil, ada orang bagi kat kau? Tak? Yang ni tak boleh. Sepatutnya tak boleh. Tapi kalau orang tu nak bagi, dia kata betul-betul Ustaz, yang ni zakat. Yang ni duit zakat. Yang ni memang saya nak sedekah kat tuan. Sedekah ke hadiah ke apa. Jadi ni ada juga pandangan ulama yang kata sepatutnya ambil tak boleh terima. Tak boleh terima. Tapi kalau dia nak sedekah kat dia, sebab barangkali dia kesian dan sebagainya, macam mana cara dia tuan-tuan? Ambil tu. Kalau dia tak nak ambil pun, kalau dia tak ambil, kecil hati pula. Apa dia? Orang yang bagi tu sepatutnya secara profesionalnya dia tak ada. Secara profesional dia tak ada. Sebab itu tugas dia, dan dia pun ada bahagian daripada duit zakat tadi. Sunah. Wal amilina 'alaiha, sebut dalam Quran juga. Yang ni lain. Jadi itu ada macam mana lah kan, dia punya pertimbangan tu. Tapi kalau saya pun patutnya memang tak boleh ambil. Tapi kalau ambil masuk dalam masjid. Tak ambil, dia masuk dalam masjid, aku tak boleh. Tapi kalau dia ambil masuk poket dia, kebanyakan ambil, mana masuk poket dia lah tu. Wallahu a'lam. Saya tak pernah jadi ambil tuan-tuan. Saya tengok aja. Tapi itu banyak berlaku. Banyak berlaku. Halal. Kalau orang Arab tu bagi halal, dia bayar 100. Hari dia 3-4 orang saja. Yang lain halal. Halal itu nak masuk mana? Nak masuk tabung masjid ke, nak masuk zakat tak boleh lah, sebab ada resit. Jadi ada yang ambil, ada yang masuk tabung masjid, tak kata pandai-pandai lah. Tapi sepatutnya tak boleh. Secara profesionalnya tak boleh. Sebab dia memang bertugas, ada bahagian dia. Rasuah ni. Itu bukan rasuah, dia hadiah. Itu yang orang marah pun tak orang tuan-tuan. Dia orang marah ni kadang-kadang. Kan? Ya. Kalau bagi ke ustaz, hadiah. Kan? Bagi fakir miskin, sedekah. Bagi pada raja, itu persembahan. Asal kalau bagi ke polis saja, rasuah ustaz. Macam mana? Asal ke polis, rasuah. Kan? Ustaz pun dapat sampul kan? Saya pun nak kena dapat juga. Tak boleh. Itulah yang Nabi kata jangan ambil. Secara profesional dia memang tak boleh. Tapi banyak amalan orang Nabi yang lebih-lebih Ustaz, ni sedekah. Kalau ada sedekah tak. Kalau dia cakap ni tak apalah, Ustaz ambil je lah. Tapi betul-betul Ustaz saya nak sedekah. Macam Nabi kan, macam Nabi dia tak boleh menerima sedekah. Nabi dia tak boleh menerima sedekah, dia boleh menerima hadiah. Saya kena bezakan. Sedekah hadiah, tapi kita boleh terima. Tapi sebab dia kerja dah memang ada. Sebab tu Nabi kata secara profesional juga. Kan? Kalau betul-betul macam kita kerja pejabat, orang bagi hadiah, tak boleh. Kan? Pukul-pukul datang bagi handphone, tak boleh. Kena buka, letakkan pejabat ni orang bagi umumkan. Kadang-kadang ada juga orang hantar saya tuan-tuan hadiah, tak boleh. Jangan hantar kat pejabat, bahaya hantar kat rumah. Kan? Saya pun bukan ada bisnes apa tuan-tuan. Kan? Cuma kenal kawan-kawan yang kerja. Itu pun tak ada kena-mengena dengan tugas saya. Lalu saya pernah ada luluskan kontrak apa? Kan? Ada luluskan bajet kontrak tadi. Tak ada lulusan apa-apa. Kan? Jadi apa nak rasuah aku? Kan? Jadi pun tak boleh sebenarnya. Dia kena isytiharkan. Ini orang bagi dia bukan.
Wallahu a'lam. Cukup berdoanya. Selamat hari lagi. Maaf lahir batin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyinna bil halmi wa 'akrifna bit taqwa wa jabna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.